Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan bin Muhammad Faizal. Saya akan menjadi hos kepada anda. Saya akan memperkenalkan panel pertama yang berada di sebelah kiri saya ialah Muhammad Hassan Hanan bin Hadisan. Dan panel kedua di sebelah kiri saya ialah Zaim Junaidi bin Mesdan. Saya akan meneruskan tajuk kita kali ini, iaitu pemeliharaan dan pemuliharaan. Saya akan menyerahkan kepada panel pertama kita, iaitu Muhammad Hassan Hanan bin Hadisan, untuk menerangkan tentang tajuk pemeliharaan dan pemuliharaan. Haiwan yang telah pupus. Haiwan yang telah pupus seperti serigala Tasmania, burung dodo, momot, dinosaur, kuaga dan harimau bertaring lengkung. Serigala Tasmania pupus akibat diburu secara melampau, pemusnahan habitat dan wabak penyakit. Burung dodo tidak boleh terbang. Burung ini berasal dari Pulau Mauritius. Haiwan ini pupus kerana diburu oleh pelayar, manakala telurnya dimakan oleh haiwan seperti tikus dan kucing. Momot kelihatan seperti gajah. Haiwan ini wujud pada zaman ais. Haiwan ini berkurangan akibat perubahan cuaca yang melampau. Akhirnya pupus kerana diburu oleh manusia. Dinosaur pupus akibat perubahan cuaca yang melampau. Kuaga ialah haiwan yang separuh badannya kelihatan seperti kuda, manakala separuh lagi kelihatan seperti kuda belang. Kulit dan dagingnya diburu oleh manusia menyebabkan haiwan ini pupus. Haiwan bertaring lengkung mempunyai taring yang sangat panjang, iaitu mencecah sehingga 30 cm. Haiwan ini juga hidup pada zaman air dan pupus akibat perubahan cuaca yang melampau. Haiwan dan tumbuhan yang diancam kepupusan. Tahukah kamu bahawa terdapat berjuta-juta spesies haiwan dan tumbuhan yang tinggal di bumi? Apabila bilangan sesuatu haiwan atau tumbuhan semakin berkurangan dan hampir pupus, seperti periuk kera, orkid selipar, burung kenyalang, pokok tongkat ali, bunga pakma, gajah, harimau Malaya dan lain-lain. Pemeliharaan haiwan dan tumbuhan. Usaha pemeliharaan perlu dilaksanakan bagi melindungi haiwan dan tumbuhan daripada terus diancam kepupusan. Demi pemeliharaan bermaksud langkah mengekalkan haiwan dan tumbuhan kepada keadaan asal yang seimbang. Langkah-langkah pemeliharaan adalah menjalankan pembalakan terpilih, mendidik masyarakat, memboikot perjualan produk daripada spesies yang terancam, menguatkuasakan undang-undang, mengitar semula barang dan mewartakan hutan dan taman marin sebagai kawasan yang dilindungi. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas panel pertama kita. Dan kita teruskan kepada panel kedua kita pada kali ini untuk membincangkan tajuknya. Faktor-faktor yang menyebabkan haiwan dan tumbuhan diancam kepupusan. Kemusnahan habitat, pembinaan jalan raya dan pembangunan bandar baru. Pemburuan haram, iaitu ubat-ubatan, makanan, perhiasan maupun pakaian. Pencemaran ialah pembuangan sampah, banjir kilat dan tumpahan. Bencana alam seperti puting beliung, tanah runtuh, banjir dan gempa bumi. Pemanasan global, iaitu sedikit haba kembali ke angkasa menyebabkan bumi menjadi lebih panas.
dan haba matahari masuk ke bumi. Kepentingan pemeliharaan dan pemeliharaan. Mengelakkan kepupusan. Hasil daripada usaha pemeliharaan dan pemeliharaan, faktor-faktor yang menjadi ancaman kepada haiwan dan tumbuhan berjaya dikurangkan. Memastikan haiwan dan tumbuhan tidak dieksploitasi secara melampau. Amalan mengguna dan mengitar semula barangan dapat mengurangkan kebergantungan kepada semula jadi. Mengekalkan persekitaran. Aktiviti pembalakan yang terkawal seperti pembalakan terpilih serta aktiviti penanaman semula dapat mengganggukan keseimbangan gas oksigen dan gas karbon dioksida. Mengelakkan kehilangan habitat. Penetapan beberapa kawasan sebagai hutan simpan. Pemeliharaan haiwan dan tumbuhan. Pemeliharaan bermaksud mengembalikan haiwan dan tumbuhan kepada keadaan asal. Pusat pemeliharaan penyu diwujudkan untuk memantau aktiviti penyu bertelur dan melindungi penyu betina daripada gangguan semasa aktiviti bertelur. Ini dapat meningkatkan kadar anak penyu yang menetas dan berjaya dilepaskan ke laut. Pusat rehabilitasi orangutan dibina untuk menyelamatkan anak-anak orangutan yang terpisah daripada ibunya akibat aktiviti pembalakan, pertanian atau pemburuan haram. Menanam semula pokok. Penanaman semula pokok dilakukan bagi menggantikan kawasan hutan yang telah musnah akibat pembalakan. Penanaman semula pokok di kawasan hutan dan penanaman semula pokok di kawasan penyu bakau. Sekian, terima kasih. Sampai di situ dulu pada tajuk kita kali ini. Sekian, terima kasih.